Daurah Kitab Umum Barahim, Anjuran Jawatan Kuasa Balai Islam Al-Muttaqin sesi 2020-2021. Seterusnya, sebelum saya menjemput penceramah kita pada pagi ini, izinkan terlebih dahulu untuk saya membaca biodata beliau. Nama diberi Mahdi bin Muhammad, dilahirkan pada 13 Ogos 1984, mendapat kelulusan ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang syariah di Universiti Muqtah, Jordan. Seterusnya, menyambung pengajian di peringkat master dalam bidang ekonomi Islam dan perbankan di Universiti Yarmouk, Jordan. Beliau sekarang berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA. Beliau berkepakaran dalam bidang perundangan Islam, zakat, kewangan Islam, usul fiqh dan maqasid. Beliau juga merupakan ahli panel di Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu Maidam, Jawatan Kuasa Khutbah 2013-2020. Beliau juga merupakan penulis buku teks syariah tingkatan 3, kurikulum dini bersepadu Kementerian Pelajaran Malaysia, dan juga penyemak untuk buku teks syariah tingkatan 1 dan tingkatan 2, kurikulum bersepadu dini Kementerian Pelajaran Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Ustaz Mahdi bin Muhammad bagi menyampaikan pengajian kita pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertamanya, terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi. Seterusnya yang berusaha, Dr. Syukri bin Ibrahim, Timbalan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, IPG Kampus Datuk Razali Ismail, yang mewakili bagi pihak pengarah IPG dan juga pengurusan IPG Kampus Datuk Razali Ismail, kepada pihak AJK dan juga pengelola program yang barakah ini, saya ucapkan terima kasih kepada pihak IPG yang sudi menjemput untuk sama-sama kita pada pagi ini berkongsi tentang satu ilmu akidah dan juga membedah satu kitab yang begitu maklum dan begitu masyhur dalam ilmu akidah ini, yang kita namakan sebagai Ummul Barahin ataupun Sughra ataupun Matan Sanusiyah. Sebelum itu saya izinkan saya untuk share screen di sini. Okey. Jadi matan kita, insya-Allah kita akan berdasarkan kepada terjemahan bagi matan tersebut yang saya telah bagi dan telah berikan kepada pihak penganjur lah. Jadi mungkin yang hadir secara live pada pagi ini dan pada daurah kali ini dapat sama-sama untuk dikongsikan. Ini kami cuba buat inisiatif menterjemahkan matan ini untuk dapat manfaat lebih luas, terutamanya kepada mereka yang tidak ada asas bahasa Arab. Okey. Pertamanya, sebelum kita mulakan program ini, saya rasa eloklah kita perkenalkan dulu tentang perjalanan akidah ini, yang mana saya suka untuk ambil sebab saya pun sedang nak adjust macam mana saya nak habiskan. Dalam ini kita ada lebih kurang 27 muka surat. 27 muka surat daripada risalah kecil ni dalam masa 2 hari ya. Jadi kelas ataupun pengajian kita ini, daurah kita ni, saya harap kita boleh buat 2 hala. Kita boleh buat 2 hala. Kalau ada sebarang persoalan atau ada apa-apa kemusykilan dalam kita menerangkan mana-mana bahagian daripada kitab kita ini ataupun yang berkait dengan secara ilmu akidah secara umum,
sila bertanya secara langsung. Boleh ke Puan moderator boleh? Ustaz InsyaAllah. Wan Muhammad Taqiyuddin boleh ya? Macam tu boleh macam tu. InsyaAllah. Saya InsyaAllah lebih boleh. suka macam tu lah supaya kita hidup. Suasana kita ini tidak dapat berlaku PNP ataupun berlaku interaksi dua hala. Okay. Supaya kita tidak jadi mengatuk dan seumpama. Kadang-kadang soalan ni menarik juga. Ada soalan-soalan yang kadang tidak terfikir oleh kita ditanya. Jadi kita raikanlah kepada mana-mana pendengar ataupun yang mengikuti kita untuk bertanya soalan. Jadi saya mungkin secara bertulis ataupun lebih sesuai macam tu lah, secara bertulis, ataupun kalau ingin bertanya secara langsung kena minta izin daripada moderator lah, dan moderator tolong maklum pada saya. Kadang-kadang saya tak perasan ada soalan tu. Kalau ada saja soalan, teruskan. Kalau dia berkaitan lah, kalau berkaitan. Kalau tanya benda tak berkaitan, Ustaz suka makan apa air favourite Ustaz, cerita kegemaran, itu tak payah layan lah. Jadi kalau ada soalan yang berkaitan tu boleh maklumkan terus pada saya dalam sesi ni. Okey. Jadi berdasarkan kepada itu, kita akan baca daripada Matan Ummul Barahim atau dikenali sebagai As-Sanusiyah ataupun As-Sughra, karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang wafat pada tahun 895 Hijrah. Okey. Jadi saya suka untuk di sini kami pihak Tafakuh Fiddin bersama dengan sahabat-sahabat saya, pelajar-pelajar yang terlibat Tulabul Ilm dalam ni, ada buat terjemahan syarah kepada Matan Ummul Barahim. Kerana syarah itu manfaatnya sangat besar lah. Cuma hari ni kita tak sempatlah membaca syarah tersebut kerana masa sempit, kita hanya ambil matan. Cuma kalau untuk mendapatkan lebih lagi maklumat dan juga pembacaan kendiri pelajar, saya sarankanlah untuk dapatkan kitab ni. Ada rasanya dalam Shopee, stok-stok yang berbaki kerana kita pun dah kehabisan stok tak banyak dah. Kitab Al-Anwar Al-Bahiyah, ini syarah kepada Matan Sanusiyah, ini mensyarahkan syarah kepada Syekh Muhammad Al-Hashimi. Okay, dalam tu ada beberapa bab yang penting yang rasa saya perlu sebut sikit lah berkaitan dengan dalam ini kami ceritakan tentang bagaimana asal usul dan juga pengenalan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam mana akidah yang kita sekarang ni sedang belajar melalui satu kitab. Akidah itu sebenarnya bukan akidah yang dibuat oleh ulama yang karang kitab. Dia hanya ditulis dan disusun. Kita kena faham itu. Dan saya rasa bersyukur dan sangat rasa berterima kasih kerana dapat peluang bertemu dengan pelajar-pelajar IPG ni, sebagaimana kata Dr. Syukri tadi, kerana kamu nanti akan balik akan mengajar kepada masyarakat. Dan guru sebenarnya satu jawatan, satu status yang tinggi dalam masyarakat sebenarnya. Dan kita kena naikkan, dan kena gilapkan status guru ni. Kena gilapkan. Daripada guru tu kekal guru, walaupun setelah seorang murid itu keluar, dia tetap guru. Guru tu tetap akan jadi guru. Walaupun seorang murid tu keluar jadi sesiapa, jadi menteri pun, guru dia tetap guru. Jadi mereka yang duduk dalam bidang ini sebenarnya menanggung satu tugas untuk mendidik anak bangsa kepada kejayaan, kepada tamadun ilmu dan juga tamadun masyarakat yang baik. Okey. Jadi kerana itu, apa yang paling penting kita didik anak-anak kita atau kita beri kefahaman, dan kita sendiri fahamlah sebagai kita ni seorang mukallaf, ialah tentang agama. Dan yang paling penting ialah mengenai akidah. Jadi akidah yang disusun, yang kita baca daripada kitab ulama, sebenarnya itu ialah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sama sahaja. Ya. Di sini kita ceritakan bagaimana berlakunya perbezaan ataupun berlakunya masuknya fahaman-fahaman yang sesat dalam akidah ni, daripada golongan-golongan Mu'tazilah, daripada golongan-golongan Qadariyah, Jabariyah dan juga Batiniyah. Mereka yang mengotorkan akidah dengan fahaman-fahaman tak betul. Tindak balas daripada itu ataupun rentetan daripada nak menjaga akidah umat Islam ni, para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka
mengerahkan usaha untuk membukukan dan menyalin menyusun ilmu akidah supaya dapat diajar dan difahamkan kepada masyarakat secara bersistem, secara pemahaman yang mudah. Maka itu lahirnya penulisan akidah dalam bentuk sifat 20, dalam bentuk pengajian Asy'ariyah, Maturidiyah dan seumpama. Okey. Jadi secara panjang saya mungkin tak sebutlah, saya sebut secara umum saja. Dan kita kena ingat, kenapa kita baca dan kita highlightkan di sini. Kita garis bawahkan di sini. Kenapa kita highlightkan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Ini berdasarkan kepada satu, kita kata kita nak kata macam mana, Sawadul A'zam. Ulama secara umumnya sejak daripada zaman berzaman dan menjadi satu kefahaman bila disebut ahli sunnah sebagaimana disebut oleh Imam Al-Muqtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadah Al-Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Dia kata idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan ialah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi siapa itu Asy'ariyah Maturidiyah? Iaitu merujuk disandarkan pegangan itu kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Musa Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah ini dialah kita dikira sebagai pengasas atau penyusun kepada sistem atau manhaj penulisan dan juga kefahaman terhadap akidah ni. Akidahnya itu bukan mereka-reka bukan. Mereka itu ambil daripada akidah daripada sahabat, tabi'in dan tabi'in, cuma disusun dalam sistem pengajian ataupun penulisan yang berstruktur supaya dapat diajar. Sebagaimana ilmu nahwu. Antum atau belajar tata bahasa Arab atau belajar fiqh. Adakah sahabat Nabi belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada pertamanya bab taharah, kemudiannya bab solat, kemudiannya bab zakat, kemudiannya bab puasa. Adakah ada macam tu? Tidak. Mereka mendapatkan langsung pengetahuan itu daripada Nabi, bukan secara ada turutan-turutan macam tu. Tetapi apabila setelah lama ulama susun balik ilmu tersebut, adanya kaedah nahwu, ilmu nahwu. Adakah orang Arab sebelum itu bercakap dengan tak betul? Mereka bercakap memang dengan cara betul dah, dengan i'rab yang betul, dengan bahasa yang fasih. Tetapi ilmu berkaitan dengan bahasa Arab itu yang kita kenali sebagai nahwunya, balaghahnya itu datang terkemudian berdasarkan perkembangan ilmu. Okay. Kemudian ini juga saya sebut tentang berapa salah faham terhadap mazhab Asy'ariyah. Lepas tu peringkat pengajian Asy'ariyah yang kita tengok di sinilah. Kalau kita lihat daripada ini, kata peringkat matan Sanusiyah ataupun kita kata ini peringkat pertengahan atau peringkat mula-mula lah. Sebelum tu ada matan-matan yang lebih awal lagi. Kerana perbincangan dalil yang dimuatkan, kalau syarah-syarah matan Sanusiyah itu dah kita kata peringkat yang seterusnya lah. Okay. Kemudiannya ini juga kekeliruan. Kenapa kita mengaji sifat 20? Kita selalu kaitkan pengajian Ummul Barahin ni dengan sifat 20. Kerana antara orang yang memasyhurkanlah pengajian sifat 20 ataupun menyebut secara sarih, secara jelas sifat 20. Wa yajibu ala yajibu lillahi ta'ala 20 sifat. Wajib bagi Tuhan 20 sifat. Sifat 20 tu nama sebenarnya. Bukan maknanya kita hanya percaya Tuhan ada 20 sifat. Ini juga satu salah faham yang berlaku. Sifat 20 bukan maksud Tuhan 20 sifat sahaja. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bukan sekadar 20. Dah, kenapa 20? 20 itu dihimpunkan dan diulama khulasahkan, buat rumusan yang mana daripada Al-Quran dan Hadis. 20 ini yang menjadi asas, yang menjadi kita katakan sebagai ummus sifat, asal dan asas kepada sifat-sifat lain. Sebagaimana kita nampak nanti, contoh Allah Ta'ala ada 99 nama, banyak kan? Antaranya Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Al-Khaliq, Tuhan yang mencipta.
Al-Mu'ti, Tuhan yang memberikan. Al-Mani', Tuhan yang menahan. Jadi sifat-sifat Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Mubdi' yang mencipta, sifat-sifat itu kembali kepada apa? Kalau kita perhatikan, dia kembali kepada sifat kudrat. Jadi dalam kudrat itu ada dalamnya makna pencipta, ada dalamnya makna pemberi rezeki, ada dalamnya makna pemberi, ada dalamnya makna al-muhyi yang menghidupkan, ada dalamnya makna al-mumit yang mematikan. Jadi ulama kita kata 20 ini ialah asas ummahatus sifat, asas kepada sifat-sifat lain. Bukan maknanya 20 saja. Okey, kemudian juga dalam ni kenapa ada beberapa iskal ataupun kemusykilan yang kita cuba jawab. Adakah Asy'ariyah mendahulukan akal? Tidak, tidak sama sekali. Asy'ariyah menjadikan akal ni alat untuk memaham syariat. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan manusia ni berakal, dengan akal lah kita dapat faham syariat. Dengan akal lah kita dapat faham kerasulan Nabi. Jadi akal itu sebagai alat untuk memaham syariat saja, bukan mendahulukan akal sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian pihak. Okey. Kemudian dalam ni biodata Abu Hasan Asy'ari, saya rasa saya tak perlu sebutlah di sini ya. Maknanya kalau ada kesempatan, siapa yang ada peluang bolehlah cari kitab ini. Rasanya ada dalam Shopee ya. Okey, kita boleh masuk kepada pertama, muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu. Ini membicarakan tentang apa? Tentang dipanggil sebagai mabadi' al-'asharah. Prinsip ataupun asas, 10 asas yang mana apabila seseorang itu hendak mengetahui sesuatu bidang ilmu, ulama kita meletakkan ada 10 perkara yang sewajarnya kita tahu supaya kita masuk dan belajar ilmu tu dalam keadaan kita tahu. Contoh, pelajar-pelajar IPG masuk, nak belajar apa? Subjek apa? Pedagogi. Nak faham apa itu pedagogi? Siapa yang mula-mula mengasaskannya? Dan apa kepentingannya? Daripada mana sumber? Contoh macam itulah. Nampak? Jadi apa lagi? Subjek lain kita nak ajar apa? Dalam ilmu akidah pun sama. Akidah ini, apa makna kalimah itu? Apa topik perbincangannya? Siapa yang mula meletakkan dan menyusun ilmu ini? Daripada mana sumber-sumbernya? Apa hukum belajarnya? Daripada itu keluarnya mabadi' al-'asharah. Okay. Jadi pertamanya, tengok di sini, muqaddimah ilmu, pengertian tauhid. Tauhid pada bahasa bermaksud mengetahui bahawa sesuatu itu satu. Jadi tahu bahawa itu satu dipanggil tauhid. Mensatukan. Bukan menyatukan. Menyatukan tu maknanya ada dua banyak jadi satu. Mensatukan. Tak tahulah bahasa Melayu. Saya pun tak tahulah, mungkin dalam ni ada pakar bahasa Melayu. Pada istilah pula, ayat ni kita nak ni, pada istilah. Apa dia tauhid? Pada istilah, dialah satu ilmu yang membincangkan tentang pengisbatan akidah-akidah Islam melalui dalil-dalil yang yakin. Jadi, akidah ini perbincangan kita tentang akidah Islam. Tentang apa yang perlu kita tanam dan yakin. Itu satu aspek. Yang kedua, apa yang kita tanam dan kita yakin itu mesti berdasarkan dalil. Jadi kita bukan sekadar kita tahu Allah itu satu, yakin Tuhan itu satu, apa dalil kita tahu. Kita kena tahu dalil. Barulah kita terlepas daripada tuntutan mukallaf. Kita bukan ikut sahaja. Dalam apa nama ni, dalam syarah-syarah membincangkan ilmu akidah, ulama bincang apa hukum muqallid. Orang yang taklid, dia ikut saja. Orang kata Tuhan satu. Tuhan itu nama Allah. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu maha tahu. Dia hanya ikut sahaja tapi tak tahu dalil. Tak boleh gitu. Akidah sebegitu bahaya. Akidah taklid ini bahaya. Yang kedua, topik perbincangan ilmu tauhid. Okey, tauhid ni nak bincang apa? Topik perbincangan ilmu tauhid merangkumi maklumat-maklumat yang mengandungi perkara yang terbina dengannya akidah Islam atau muqaddimah kepada akidah. Jadi topik ni kita kata sebagai apa? Kita pakai fokuslah. Ilmu akidah ni dia bincang tentang perkara-perkara akidah. Sama ataupun perkara yang sebagai muqaddimah kepada akidah. Contoh kita kata Allah Ta'ala itu qadim.
Allah Ta'ala qadim. Ini antara i'tiqad akidah kita. Apa maksud qadim? Allah Ta'ala sedia. Ada dia itu bukan diadakan. Ada dia itu sedia kala. Faham sedia kala? Maknanya bukan dia asalnya tidak ada lepas tu baru diadakan, bukan. Ataupun dia asal tidak ada lepas tu ada sendiri, bukan. Dia memang telah sedia ada. Kita namakan sebagai qadim. Okay, itu akidah. Kemudiannya dalam akidah juga, terutamanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, ulama-ulama ahli sunnah kita membincangkan jisim itu terdiri daripada beberapa jauhar fard. Ni apa kaitan ni? Ni bukan kaitan dengan ketuhanan ni. Tetapi kita faham daripada ini dia sebagai muqaddimah. Dia muqaddimah kepada pemahaman nak mengisbatkan akidah. Kenapa dibincangkan jisim? Jisim ini makna asas kepada makhluk ini, sebab makhluk semuanya berjisim. Semuanya berjauhar. Kita kata jauhar lah sebab jisim ni dia lebih khusus kepada yang tersusun daripada beberapa jauhar. Jadi jisim ni susunan beberapa jauhar fard. Jauhar yang paling halus. Gabungan dua dan lebih ataupun dua dan lebih itu kita panggil jisim. Apa kaitannya? Kaitannya ada nanti. Berkaitan jauhar fard ini, dia ini qadim ke tidak? Tentulah dia asalnya tidak ada, kemudian dia ada. Dan sifatnya apa? Sifat jauhar ini bertempat. Maka bila dia bertempat, Allah Ta'ala adakah sama dengan bentuk makhluk yang kita namakan jauhar ini? Tidak sama. Jadi perbincangan tentang jisim jauhar ini sebagai muqaddimah kepada kita perhujahan dan pendalilan kepada akidah. Kemudian hasil mempelajari ilmu tauhid. Apa hasil? Akan menyebabkan seorang itu berjaya mendapat kebahagiaan yang abadi. Ini kebahagiaan abadi mana? Syurga lah di akhirat nanti. Hal ini demikian kerana mengetahui ilmu ini, keimanan seorang itu akan dengan hukum syarat akan menjadi kukuh dan kuat. Okey. Kedudukan ilmu tauhid. Okay. Antara kedudukan makna martabat, ilmu tauhid ni ialah ilmu paling afdal lah. Kenapa? Kerana ini sepakat, tidak ada khilaf ni. Kerana ia berhubung kait dengan zat Allah Ta'ala. Lagi pula dia itu asas kepada amalan-amalan lain. Orang yang semayang, orang yang berzakat, berpuasa, berhaji, dengan keadaan iman dia tidak sah. Adakah diterima puasa, zakat, hajinya? Tidak diterima. Jadi memang paling asas lah. Ilmu tauhid ini ilmu yang paling mulia dan paling asas. Kerana ilmu-ilmu lain dia berhajat kepadanya. Okay. Pengasas ilmu tauhid iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta pengikut-pengikut mereka berdua. Ulama-ulama yang datang kemudian, mereka tidak lari sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ataupun sebahagiannya mengikut pada ahli hadis. Nama-nama ilmu tauhid ini nama ada dipanggil ilmu kalam, fiqhul akbar, usuluddin. Sumbernya diambil daripada dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli ni apa? Dalil naqli ialah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Al-Quran dan juga Al-Hadis. Itu dalil naqli. Dan juga termasuklah ijma'. Dalil akli ni dalil akal, penghujahan akal, logik. Hukum mempelajari ilmu tauhid, mengetahui ilmu tauhid hukumnya fardhu ain. Ni fardhu ain hukumnya. Ke atas siapa? Setiap mukallaf. Dengan apa? Bukan sekadar tahu, dengan dalil-dalil walaupun umum. Itu yang paling kurang. Kita tahu dalil secara umum. Kita nak hurai satu-satu secara terperinci, itu bukan fardhu ain, itu fardhu kifayah. Kalau kita tahu, kita dapat huraikan begitu lagi elok. Tapi andai kata kita tak tahu, kita tahu secara umum sudah memadai. Kita telah dikira tidak berdosa dah. Kita telah dikira telah mengetahui dalil. Contoh seperti seorang itu mengetahui kewujudan Allah. Dia tahu Allah bersifat dengan wujud. Maka Allah mawujud. Dengan apa? Dengan melihat adanya dialah yang menciptakan alam ini. Jadi alam ni ada, tentu ada yang menciptakan. Maka dia kata, dalil Allah itu ada ialah alam ni. Jadi cukuplah tu. Itu telah dikira sebagai dalil yang ijmali bagi mengisbatkan wujud Tuhan. Adapun mengetahui dengan dalil-dalil yang terperinci yang membolehkan seseorang itu
menolak kekeliruan, syubhah, maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ni kita maklumlah. Fardu kifayah ni makna kewajipan di atas sekelompok manusia. Jika segolongan manusia mempelajarinya, maka gugur kewajipan kepada orang lain. Okay. Kemudian dia kata di sini perbincangan ilmu tauhid. Okey, ilmu tauhid secara tajuk perbincangannya kita boleh bahagikan pada 3. Dia tidak lari pada 3. Pertamanya ilahiyat, ketuhanan. Kita kata ketuhanan. Yang kedua nubuwat, kenabian. Kenabian. Kemudiannya ialah sam'iyat. Sam'iyat ni perkara-perkara ghaib. Okey. Jadi itu. Dia tidak lari pembincangan akidah ni. Buku-buku akidah dia akan bincangkan. Pertama tentang ketuhanan, kemudian tentang kenabian, kerasulan, kemudian perkara-perkara yang dibawa datang oleh Nabi ni. Tentang perkara-perkara ghaib. Bangkit di padang mahsyar, malaikat, jin. Jadi itu dia fokus pembincangan ilmu tersebut. Okey. Sekarang ni kita masuklah kepada, sebelum tu ada soalan. Sebelum kita masuk kepada mukadimah ni. Kita berhenti sesi pertama ni pukul apa? Tuan moderator? Pukul 10.30. 10.30. Okey. Berkaitan dengan sebelum kita masuk ni ada soalan? Ustaz. Belum Saya ada. nak tanya tak? Yang saya Muhammad Arifuddin. Boleh, Saya nak tanya yang Jauhar Fard tadi tu Ustaz. Apa maksud Jauhar Fard? Jauhar al-Fard. Ejaan dia Jauhar al-Fard. Elok tanya kalau ada apa istilah yang kurang jelas tanya. Sebab saya saya pengajian di Uniza, pengajian Islam, jadi mungkin istilah tu dah biasa dah. Kalau maknanya ada sesiapa yang tak jelas dengan mana-mana istilah, tolong tanya. Jauhar al-Fard. Dia gini. Sekarang ni ulama ahli kalam dia kata alam ini dia ada unsur asas yang membentuknya. Ada unsur asas yang membentuk alam ini. Apa dia? Jadi ini dinamakan sebagai Jauhar al-Fard. Satu kita kata apa ni? Satu jauhar. Kita biasa dengar istilah jisim kan? Jisim, jirim biasa dengar kan? Dalam sains kan? Jisim dan jirim. Okey. Jisim tu Jauhar Fard ni, jauhar dengan jisim sama. Bukan jisim, jirim sorry. Jauhar dengan jirim. Jauhar dengan jirim sama. Jauhar dan jirim. Jadi asas kepada alam ni, kita nak kata saya tak tahulah molekul ke proton ke apa ni, benda asas yang paling kecil. Ulama ahli kalam namakan sebagai Jauhar al-Fard. Unsur yang paling kecil, paling halus yang tidak boleh dibahagi. Tak boleh nak belah lagi dah. Kalau macam kita ni, kita boleh belah lagi kan? Boleh belah badan kita, boleh belah tangan. Hatta kita punya darah boleh belah lagi, ada sel. Dalam tu ada apa? Macam-macam dalam tu. Dalam satu proton, tak? Dia ada nukleus, dia ada ni. Dia ada quark. Itu ahli fizik dahulu lah tu. Jadi sekarang ni apa dia? Ulama ahli kalam menamakan unsur paling kecil, paling asas yang mana yang tak boleh dibelah lagi, tak boleh dibahagikan lagi, dinamakan Jauhar al-Fard. Maka setiap yang bergabung, kalau bergabung tu, kalau bercampur dipanggil jirim. Bukan, dipanggil jisim. Afwan. Jisim tu apa? Jisim ialah gabungan. Dua jauhar atau jirim dan lebih. Dan lebih. Dua dan lebih. Jadi kalau Jauhar Fard bergabung dua, dipanggil jisim. Panggil jisim. Boleh? Ini di sisi ulama ahli kalam. Ahli falsafah dia ada lain sikit. Dia kena gabung
nombor 3 dan lebih. Tu dah saya kira lah. Saya tak mau ambil tu, kita nak tahu je. Jadi soalan tadi tanya jauhar fard tu apa? Ialah juzuk paling kecil, paling halus yang tidak boleh dibahagi. Siapa yang buat dia? Kita orang Islam, kita kata dia itu tentu dia dicipta oleh Allah. Dia dicipta oleh Allah. Di sisi ahli falsafah, dia tak panggil jauhar fard lah. Dia panggil sebagai hayula. Itu istilah falsafah pula. Tapi benda mana? Konsep bagi falsafah dia anggap benda yang asas ini bukan dicipta oleh Tuhan. Iaitu qadim sama Tuhan. Itu jadi sesat tu. Dia jahat. Jadi kenapa ulama kita sebut istilah itu? Kerana ada sebab. Kerana ada pandangan yang sesat yang cuba nak ditolak dengan mereka datangkan perbincangan tentang jauhar al-fard. Boleh faham tak? Jauhar tu fard tu apa? Juzuk ataupun perkara yang paling halus, paling kecil yang tidak boleh dipecah, dibelah lagi dah. Yang mana daripada tu digabung-gabung jadi kita, jadi alam, jadi pokok yang ini. Tengoklah apa-apa bentuk tu kita tak tahulah, macam-macam lah yang menjadinya. Tapi semuanya akan kembali pada jauhar al-fard, iaitu juzuk yang paling halus, paling kecil yang tak boleh dibelah lagi. Boleh? Faham? Yes, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okey. Boleh saya teruskan? Ada soalan? Boleh moderator? Boleh, insya-Allah. Okey, kita masuk kepada mukadimah. Okey, mari sama-sama kita baca sebagai mengambil keberkatan daripada pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Kita bacakan Al-Fatihah kepada roh beliau dan kepada para ulama yang mengajarkan kita dekat ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, mukaddimah. Kata pengarang Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani, semoga rahmat Allah ke atasnya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah serta selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya pun tak mau panjang di sinilah, sedikit saja bersempena dengan mukadimah ini. Maka ulama apabila membincangkan tentang puji, apa itu puji? Maka pujian itu yang dimaksudkan ialah segala pujian. Daripada mana datangnya segala pujian ini? Ini datang daripada alif lam yang ada di sini yang memberi makna alif lam al-jins ataupun al-istighraq. Maksudnya segala puji-pujian hakikatnya milik bagi Allah. Kita puji kawan kita, kita puji orang lain, kita puji Allah puji kita. Daripada ini lahirnya 4 pujian itu. Puji Allah, puji Tuhan kepada makhluk, puji Tuhan kepada mula-mula Allah, Tuhan memuji Tuhan. Kita nak gunakan ya. Lah Allah. Allah puji Allah. Allah puji makhluk. Makhluk puji Allah, makhluk puji makhluk. 4 bentuk pujian tu hakikatnya milik Allah belaka. Allah puji Allah. Kita baca dalam Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memuji dirinya. Allah memuji hamba. Ni'mal abdu innahu awwab. Allah Ta'ala puji kepada Nabi Ayub. Makhluk kita puji Allah, kita kata Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita puji Allah. Kita puji kawan kita. Bijaknya awak, baiklah awak ni. Baiklah dia ni, kita puji sama-sama kita. Pujian-pujian itu hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Hatta kita yang memuji orang lain pun, kita puji orang lain, sebenarnya hakikatnya kita memuji cantiknya Allah Ta'ala buat pada diri dia. Hebatnya Allah Ta'ala buat. Kecantikan dan kebijaksanaan Allah buat pada diri dia tu. Dia tu siapa? Makhluk Tuhan. Jadi
kita yang tahu tentang hakikat puji, orang yang tahu hakikat puji, bila dia puji sama manusia, dia sebenarnya memuji Allah Ta'ala. Sama ada dia sedar atau tidak. Kita yang orang puji kita, kawan kita puji kita, oh semak mu, tak? Kelah mu, muka macam pelakon K-pop. Tak? Tak? Orang puan pula comel lah pakai. Jadi kita menerima pujian orang, kalau kita faham makna puji, kita sebenarnya dia puji kita, sebenarnya dia memuji Allah. Jadi kita tak payah kembang hidung lah. Tak payah rasa kembang hidung. Rasa hebat dah orang puji kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hakikat puji. Kita rasa puji, kehebatan, kelebihan tu milik kita. Padahal Allah yang beri dan tumpang pada kita. Jadi puji-pujian itu semuanya hakikat milik Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas Rasulullah. Kesejahteraan, kerahmatan dan kesejahteraan itu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa daripada kita supaya Allah menambahkan lagi kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Ringkas je lah tu. Kalau biasanya di sini kadang-kadang habis sehari je bincangkan Alhamdulillah dengan basmalah ni. Tapi kita nak kejar masa, terpaksa kita langkahkan kepada yang lain. Okey, mukadimah pada menyatakan hukum akal. Okey, kita lihat para ulama, terutamanya ulama Asy'ariyah Maturidiyah, mereka apabila, terutamanya ulama-ulama mutaakhirin lah, bila mereka bincangkan tentang ilmu akidah, sebelum masuk tu mereka bincang dulu tentang hukum akal. Kita panggil apa ni? Ni proses perbincangan hukum akal ni supaya nak betulkan balik. Nak timing balik, kita nak kita kata alignment balik. Kita nak betulkan balik pemikiran tu. Kenapa otak kita tak betul ke? Bukan otak kita tak betul. Kadang cara kita menyusun hujah tu tak kena. Jadi ulama pada sebelum masuk pada perbincangan tentang ilahiyat, tentang akidah ni, kita sekarang ni nak bincang menggunakan akal lah. Bukan makna kita mendahulukan akal. Kita lihat akal tu sebagai anugerah Tuhan, sebagai alat untuk kita faham. Ingat. Jadi kita nak timbang dengan akal, mesti alat penimbang mesti betul. Alat penimbang yang tak betul, kita tak akan dapat natijah betul. Kita timbang, alat penimbang kita tak letak barang lagi, tunjuk nombor 1 dah. Jadi kita letak barang betul ke? Kalau kita timbang barang, sebelum letak barang, alat tu dah berat dah. Kita letak memang tak akan dapat nilai yang betul. Jadi kena alat ukuran tu biar kita tengok balik, kita betulkan balik, kita alignmentkan balik. Okey. Sekarang ni dibincangkan hukum akal. Jadi hukum akal ni semua orang ada akal. Kalau nama mukallaf dia ada akal. Sama ada Islam atau tidak Islam. Sebab itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah ni bila diajar kepada orang bukan Islam pun dengan cara yang betul, kalau Tuhan beri hidayah boleh beriman dia. Entong boleh guna ni sebagai, kamu semua boleh guna sebagai satu senjata, satu alat nanti nak berhujah dengan orang bukan Islam, nak tarik orang kepada kefahaman Islam dengan apa? Dengan pengajian dan apa yang ulama kita terangkan. Cara apa? Cara kita dengan pemahaman dan penggunaan akal yang betul. Tengok, dia kata, i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam, al-wujubu wal-wujubi wal-istihalati wal-jawazi. Ketahui olehmu bahawa hukum akal itu tertentu pada 3 bahagian. Makna ada 3 sahaja, tidak 4 dan tidak 2 dan tidak 1. 3 je. Pertama, wajib, mustahil dan harus. Wajib, mustahil, harus. Okey. Akal ni pada nak menisbahkan sesuatu hukum sama ada nisbah wajib atau mustahil ataupun harus. Maka apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib ialah perkara yang tidak tergambar ketiadaannya pada akal. Tidak tergambar ni, ini juga kerana nak mengekalkan keaslian atau mengekalkan kalimah asal. Dalam ni dia kata yutasawwaru ni maknanya digambarkan. Okey. Jadi kita kekalkan yutasawwaru, kami terjemahkan dengan tergambar ketiadaan. Benda wajib ni kita tak boleh nak gambarkan tidak ada dia pada akal. Apa maksud sini?
Benda yang kita tak boleh terima tak ada. Tak boleh nak gambarkan benda tu tak ada. Contohlah. Kita kata apa ni pen saya ni. Nampak tak pen? Nampak kan? Okey, pen ni. Nisbah gerak dan diam bagi pen ni. Gerak dan diam. Apa nisbah wajib? Wajib dia sama ada bergerak ataupun diam. Betul kan? Makna dia wajib mengambil salah satu daripada gerak atau diam. Wajib ke tak wajib? Wajib lah. Makna mengambil salah satu daripada gerak atau diam itu wajib. Okey. Apa maksud? Tak boleh terima akal kalau pen ni dok gerak dan dok diam. Nampak tak? Perkara wajib ialah perkara yang tidak tergambar ketiadaannya. Kita kata bergerak dan diam, wajib pen ini sama ada bergerak atau diam. Kita guna istilah wajib pen ini sama ada bergerak atau diam. Nampak? Mengambil salah satu tu wajib. Apa maksud wajib? Kita tak boleh terima akal bahawa pen ini gerak pun tidak, diam pun tidak. Kau boleh terima akal? Tak boleh tak? Kan ada boleh terima. Kok ada hari ni orang yang boleh terima, nak tahu juga. Nak belanja makan kalau gitu. Dia kata, dia boleh terima, dok gerak, dok diam. Oh, orang ni masalah ni. Salah, kena lapor cepat-cepat ni. Kena lapor kepada pengarah cepat-cepat. Okey. Faham, itu wajib. Mustahil pula apa? Mustahil. Okey. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil perkara yang tidak tasawur pada akal adanya. Benda yang tidak boleh diterima. Mustahil lah perkara yang tidak tergambar adanya. Adanya tu tak boleh nak fikir. Tak gambar ni maksudnya tak boleh dihukum lah. Tu maksud kami tujuan tergambar ni tujuan kerana nak kekal kepada makna yutasawwaru. Kalau maksudnya perkara yang tidak dapat dihukum ketiadaannya. Gitulah maksudnya. Mustahil pula perkara yang tidak dapat dihukum adanya. Yang tidak dapat dihukum adanya pada akal. Tergambar dengan maksud hukum. Akal kita tak boleh nak hukum benda itu ada. Akal tidak boleh nak hukum benda itu ada. Contoh apa? Pen ini bergerak dan diam. Dalam masa yang sama. Dia bergerak dan diam dalam masa yang sama. Apa hukum dia? Wajib ke mustahil dan harus? Bergerak dan diam dalam masa yang sama. Mustahil. Kita kata mustahil pen ini bergerak dan diam dalam masa yang sama. Okey, apa maksud kita kata mustahil? Akal kita tak boleh terima bahawa pen ini bergerak dan diam dalam masa yang sama. Nampak tak? Akal ini tidak tergambar adanya pada akal. Akal tak boleh nak terima pen ini bergerak dan diam dalam masa yang sama. Itu mustahil. Nampak tak? Itu mustahil. Okay. Jadi kita nak faham istilah wajib, mustahil dan harus ni. Kenapa? Nanti kita akan guna dalam perbincangan tentang ilmu akidah. Okey, seterusnya harus. Wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Jaiz pula perkara yang harus, yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Harus bererti perkara yang boleh digambarkan pada akal, ada dan tiadanya. Ini kalau moleknya ni, kalau ada sahabat-sahabat tim tafakuh ni, boleh baiki sini dah kok. Perkara yang sah, kita nak kekalkan sini. Jadi, ni mungkin copy paste ni. Perkara yang sah pada akal. Jadi kalau nak kekalkan asalnya, kita gunakan istilah sah lah. Kita guna perkataan sah. Perkara harus bererti perkara yang sah pada akal, ada dan tiadanya. Tapi mungkin ni ambil daripada ni kok. Saya rasa ni tak padam buat apa, tapi tak apalah ni. Kita tak payah padam buat apa. Saya rasa dia ambil dalam syarah ni. Ambil dalam syarah. Ambil dalam syarah kitab Aqaiduriyah. Makna sama je perkara yang boleh digambar pada akal, ada dan tiada, ataupun perkara yang sah pada akal, ada dan tidak ada. Okey.
Apa itu harus? Harus itu perkara yang akal kita boleh kata ya, boleh kata tak. Okey, kita kata pen ini bergerak. Pen bergerak. Harus ke, wajib ke, mustahil? Pen bergerak. Hukumnya apa? Hukumnya haruslah. Hukumnya harus. Maksud apa? Oh, pen bergerak. Boleh. Boleh dia bergerak. Lepas tu boleh tak bergerak? Boleh juga. Pen itu tidak bergerak. Boleh tak? Boleh. Jadi, benda yang kita kata boleh hukum. Boleh dan tidak boleh. Ada atau tak ada tu benda harus. Nampak tak? Contoh lain lagi. Anak kita, yang tak ada anak lagi. Cucu kita, ada tak? Cucu kita ni bukan ada ke tak? Cucu kita ni hukumnya apa? Cucu kita ni hukumnya apa? Harus. Apa maksud harus? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Okey. Jadi harus itu boleh terima pada akal, ada dan tiada ni. Okey, apa kaitannya? Nanti kita akan tengok nanti. Bila kita nak hukum sifat Tuhan tu wajib. Contoh kita lain, makna lain lagi kita kata. Dua lebih besar daripada satu. Wajib ke, harus ke, mustahil? Jawab pula sunat. Jangan jawab sunat. Dua lebih besar daripada satu. Wajib. Wajib. Dua lebih besar daripada satu. Dua lebih besar daripada satu kan? Itu memang kita tak boleh terima, makna satu lebih besar pada dua. Angka atau bilangan satu lah. Jangan kata tulisan. Kalau tulisan boleh je. Tulisan boleh je kita buat gini. Satu lebih besar pada dua. Ni bukan bilangan, bukan nilai. Ni tulisan. Itu jangan jadi lawyer buruk macam tu pula. Ustaz boleh je Ustaz satu. Jangan lawyer buruk. Jangan. Ini kita kata nilai dua lebih besar dari nilai satu. Itu semua. Tak boleh fikir kita. Orang kata satu lebih besar pada dua. Tak boleh fikir. Ibu lebih tua usianya daripada anaknya. Betul tak? Begitulah kan? Boleh kita terima anak lebih tua usia daripada ibunya. Orang kata apa? Wajib ke, mustahil ke? Harus. Mustahil. Anak lebih tua. Mustahil anak lebih tua daripada ibunya. Nampak? Jelas, makna kita tak boleh terima akal kalau orang kata saya ada anak tapi anak saya lebih tua pada saya. Anak saya makna anak yang lahir daripada saya lebih tua pada saya. Kita kata orang ni ada masalah, putus orang. Apa tak putus orang? Jadi putus orang ni pegang dia molek-molek, giatalah tanjung rambut tang. Nampak? Jadi sebegitu nanti kita faham makna wajib, mustahil dan harus. Nanti bila kita kata wajib Tuhan ada, kita tak boleh nak terima tak ada. Tuhan tu berkuasa, sifat kudrat tu wajib. Kita tak boleh nak terima kalau Tuhan tu lemah. So begitulah. Macam mana kita tak boleh nak terima satu tu nilai lebih besar daripada dua. Kita kata kalau orang kata gitu tu macam orang tu tak betul pemikiran. Ni kita nak faham makna wajib, mustahil, harus. Okey, jelas. Habis. Okey. Lepas pada itu barulah masuk dalam ni dia betul secara umum lah tu. Kalau ikut dalam syarah-syarah perbincangan lama juga ulama bincang tentang hukum akal ni. Okey, sekarang ni masuk kepada kewajipan kita sebagai mukallaf. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadha yajibu alaihi an ya'rifa mithla dhalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Katanya wajib ke atas setiap mukallaf pada hukum syarak mengetahui apa yang wajib pada hak Allah Ta'ala, apa yang mustahil dan apa yang harus. Begitu juga setiap orang mukallaf wajib mengetahui seperti yang demikian itu pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Okey, sekarang ni
Barulah kita masuk. Kita mukallaf ni berkaitan dengan akidah. Apa yang wajib kita tahu? Kena tahulah. Dalam Quran Tuhan sebut wa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu. Wa'lam fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Hendaklah kamu tahu. Fa'lam. Hendaklah kamu tahu annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi Tuhan suruh kita tahu. I'lam, fa'lam tadi tu memberi makna suruhan wajib. Kita kena kenal dan kena tahu. Okay. Maka apa yang kita kena tahu? Yajibu. Wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib pada apa? Syar'an, pada hukum syarak. Apa maksud hukum syarak? Siapa yang tidak tahu, hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Siapa yang tidak tahu, hukumnya berdosa. Wajib kena tahu. Tahu apa? Apa yang wajib pada hak Allah. Jadi ada berapa kali wajib tu? Wajib atas mukallaf. Wajib pada hak Allah. Wajib atas mukallaf ini dengan wajib pada hak Allah. Jadi wajib atas mukallaf ni kita panggil wajib syarak. Wajib syarak ni wajib, sunat, makruh, haram, haruh tu. Wajib tu lah. Maknanya kalau orang tu tak tahu Tuhan, tak tahu hukum akidah, dia Islam tapi tak tahu hukum contohnya. Dosa tak? Dosa. Dosa? Sebab apa? Sebab dia tidak mengetahui. Okay. Ni apa yang wajib pada hak Allah ini apa? Ini wajib akal. Wajib akal. Okay. Apa yang wajib? Makna sifat yang wajib pada akal. Allah bersifat dengan sifat tu. Okay. Jadi ada 2 kali wajib tu. Wajib di sini, wajib syarak. Wajib di sini adalah wajib akal. Jadi sifat wajib dan yang mustahil dan yang harus. Kita akan belajar nanti sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Pada Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala tu sifat bahagian ilahiyat, ketuhanan. Tinggal lagi an-nubuwah, bahagian kenabian. Begitu juga wajib setiap mukallaf wajib mengetahui seperti yang demikian itu. Pada hak para rasul. Mana? Tahu wajib, mustahil, harus pada rasul. Sifat wajib rasul, sifat mustahil pada rasul, sifat yang harus bagi rasul. Okay, jelas. Jadi kitab ni akan bincang tu lah. Kita nampak dah gambaran susunan macam mana. Sekarang ni kita akan masuk pada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Okay. Ada soalan sebelum kita masuk? Sebelum tu, para ulama pada bab ini membincangkan apa hukum orang muqallid. Imanul muqallid. Orang yang taklid. Sebab apa di sini kan dia kata kena wajib tahu kan. Wajib tahu dengan apa? I'tiqad jazim. I'tiqad jazim mutabiqun lil waqi'i an dalil. Itu. Makrifah di sini, bila membincangkan makrifah, di sini keluar makna makrifah. Makrifat lah. Keluar makna makrifat. Makrifat yang dimaksudkan al-makrifah huwa al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'i an dalil. Jazam. Jazam tu makna putus hati. Kita kata ketetapan yang putus. Dia ada jazam. Makrifah ni ialah merujuk kepada jazam, iaitu putus hati. Jazam yang berbetulan dengan sebenar. Kita kata macam mana? Al-muwafiq lil waqi', yang menepati hakikat sebenar, menepati hakikat berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Istilahnya disebut apa? Al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'
an dalilin. Al-jazmul mutabiqu lil waqi' an dalil. Jazam makna putus dan kita kata tetap hati, jazam yang menepati hakikat berdasarkan dalil. Nampak? Jelas. Jadi di situ makrifat yang wajib itu. Jadi ulama bincangkan orang yang hanya yakin tapi tak tahu dalil. Apa hukum? Dipanggil sebagai muqallid, orang yang ikut-ikut saja ni. Dia tak tahu dalil apa. Dia orang kata Tuhan tu kudrat iradat ilmu hayat, dia belajar sifat 20. Kalau belajar sifat 20 biasa tahu dalil lah. Tapi contoh orang tak belajar langsung ni. Dia sekadar disebut ikut saja. Nyanyi lagu sifat 20, nyanyi lagu sifat 20. Dia yakin betul-betul. Tetapi dia tidak berdasarkan dalil. Hukumnya apa? Jumhur ulama atau qaul yang asah, qaul yang kuat mengatakan iman dia sah tetapi berdosa kalau dia ada kemampuan untuk belajar tapi tak belajar. Iman dia sah, maknanya dia kira orang beriman lah. Di sisi akhirat dia ahli syurga lah. Dia beriman lah. Tetapi dia berdosa kalau dia tidak belajar dalam keadaan dia ada kemampuan. Dia orang yang akal sihat, dia orang yang mampu belajar, tiba-tiba dia cuai duk belajar benda lain. Tapi dia tak tahu pun, tak belajar tentang akidah. Orang ni berdosa. Dosa pula bukan dosa kecil, dosa besar lah tu, dosa besar. Tapi dia masih beriman. Jadi orang yang tak ada kemampuan belajar, contoh orang yang akal dia lemah, IQ rendah sangat, orang yang maknanya kita kata betul benda ni, ataupun luruh benda yang tak boleh nak faham ni. Ada setengah orang yang ada, dia bukan gila. Kalau gila kita keluar mukallaf. Dia tahu tapi dia tak reti, lemah akal dia. Akal dia lemah. Safi contohnya. Maka orang macam ni taklid dia itu sah dan dia tidak berdosa lah sebab dia tidak ada kemampuan untuk faham dalil. Jelas? Sebenarnya panjang ya, cuma saya sebutlah apa-apa yang sempat di sini berkaitan dengan ni. Ada soalan sebelum kita masuk pada sifat wajib? Ada soalan di FB ke? Kita ada FB live kan? Boleh tolong tengoklah sikit ya. Macam mana moderator? Pelajar-pelajar yang nak tanya boleh tanya Dari live FB pun tak ada. Dan Zoom pun tak ada. Jelas kita teruskan sifat yang wajib bagi Allah. Jadi ada 20 sifat. 20 sifat. Kita view dulu semua nanti. Tak ada sini tak? Oh, tak ada sini. Tak apa, kita ambil sini. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat wujud. Kata pengarang rahimahullah, famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan wahya al-wujud. Antara perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 20 sifat. Terjemah mah. Antara perkara maksud perkara apa? Antara sifat. Antara perkara maksud antara sifat yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla ialah 20 sifat. Apa maksud sini? Kita faham penggunaan antara ni maknanya sifat Tuhan bukan 20 saja. Ini ramai juga yang tak habis-habis menggunakan hujah ni. Dia kata orang yang belajar sifat 20 ni, dia ni sesat sebab kata sifat Tuhan 20 saja. Sifat Tuhan 20 sahaja. Jadi sebenarnya cuba cari mana kitab kata sifat Tuhan 20 saja. Ada ke ulama kata sifat Tuhan 20 saja? Tak ada. Dan ni 20. Tengok molek baca ayat daripada awal sampai akhir. Antara sifat yang wajib. Maksudnya sifat wajib banyak lagi. Ini hanya antara sifat yang wajib. Ialah 20 sifat. Ni pelajar kena faham ni.
dalam YouTube, dalam media sosial, dalam pengajian-pengajian kat luar mungkin ada orang yang mempertikaikan isu ni. Isu ni lekeh sangat bagi saya. Orang tu kalau tak memang tak mengaji lah orang tu. Saja-saja dia dengar perkataan dia pun nak tuduh benda yang tak betul. Itu jelas antara fahmi mat min litaba'id ni. Min litaba'id. Min litaba'id. Okay. Min memberi makna tabi'id. Tak boleh. Pen saya dakwah dia masalah. Dia tak boleh tulis betul. Okey. Jelas. Okey. Jadi 20 sifat. Apa yang pertama? Pertama ialah wujud. Sifat wujud. Sifat ada. Sifat ada. Wal qidamu. Qidam. Wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Wa qiyamu ta'ala binafsihi. Kita satu-satu ni sebab kita baca matan lah, saya dah ingat. Pertama ialah sifat wujud. Sifat wujud. Ada orang kata, apa nak sebut, nak belajar sifat wujud Tuhan. Semua orang tahu Tuhan wujud kan? Ini orang yang ambil lekeh tentang ilmu akidah. Dia kata kenapa belajar sifat 20, mula-mula sifat wujud. Wujud ni semua orang maklum Tuhan tu ada. Senang jawab kan? Sebenarnya, adakah semua orang yakin Tuhan ada? Jawapannya tidak. Etis menafikan Tuhan ada. Mereka yakin ketiadaan Tuhan. Mereka tak yakin ada Tuhan. Dah. Sebab itu belajar sifat wujud. Lagi pula, orang yang yakin ada Tuhan, boleh kata dia yakin Tuhan tu ada tapi ada macam makhluk. Maknanya batu timbul soalan. Orang tanya, Tuhan ada. Siapa yang buat Tuhan ada? Siapa yang membuat Tuhan ada? Kan? Jadi persoalan itu yang mana kalau orang tak mengaji betul-betul sifat wujud, dia akan pening. Sebab itu kita kena faham. Perbincangan sifat wujud ni asas kepada mengisbatkan sifat-sifat lain. Mengisbatkan Tuhan ada itu penting mula-mula. Atas sifat wujud itu terbinanya sifat-sifat lain. Okay? Pertama ialah sifat al-wujud, ada. Jadi ada Allah ini tidak sama dengan ada makhluk. Dengan maksud apa? Allah ini wajibul wujud. Kenapa ni tak jelas ini? Mudah tulisan saya ni. Pen saya ni masalah sikit. Allah itu wajibul wujud. Apa maksud wajibul wujud? Wujud Tuhan itu mesti. Wajibul wujud. Kita belajar dah apa itu maksud wajib tadi. Apa maksud wajib? Tak boleh terima akal. Tak ada dia tak boleh terima. Faham tak? Bila kata wajibul wujud, wujudullah wajib maksudnya tak boleh terima akal Tuhan tak ada. Tak boleh terima akal Tuhan tak ada. Okey. Tak boleh terima akal Tuhan tak ada. Jadi itu masuk wajibul wujud yang mana wujudnya pasti dan tentunya ada. Okey. Dah kita ada tak? Kita ada tak? Kita bersifat dengan wujud tak? Kita ada tak kita? Wujud. Ada. Fikir sekejap. Nak fikir sekejap. Kita ada ke tak? Nak fikir sekejap. Mana tak berani jawab tu? Kita ni ada ke tak? Ada. Ada? Ada. Jawablah. Yakin ada lah. Ke ada jawab? Sekejap start. Saya tak tahu saya ada ke tak. Aduh. Sekejap saya nak fikir sekejap. Saya ada ke tak ada ni? Saya ada ke tak ada? Berat ni berat. Jadi berarti kena rehat minum kopi kejap. Kalau gitu. Kita ada lah. Dah Tuhan ada, kita ada. Sekarang ni kena belajar. Sifat wujud Tuhan itu wajibul wujud. Wajib ada. Dah kita ni jaizul wujud. Kita ini jaiz wujud. Harus ada. Kita ni ada, kita ni harus je. Makna ada kita ni pada diri wujud kita itu
menerima boleh ada, boleh tak ada kan? Adakah mesti kita kena ada? Mesti ke kita kena ada? Tak mesti. Kalau tak ada mak ayah kita, tak ada lah kita. Menunjukkan bahawa kewujudan kita bukan mutlak. Kewujudan kita kerana dijadikan. Nah, nampak? Wujud kita kerana dijadikan. Yang mana ada kita ni asalnya tidak ada. Asal kita tak ada. Siapa kata dia tu ada, dah ada pada awal? Tak ada. Kan ada surat beranak kan, tarikh lahir. Ada surat beranak, ada tarikh lahir lagi. Kalau tak ada surat beranak pun memang dia dilahirkan oleh mak ayah dia. Jadi macam mana dia nak mengaku bahawa dia ada pada asal? Dia ada sebelum tu tidak ada. Itu beza dengan wujud Tuhan. Wujud Tuhan wajibul wujud, tidak menerima tak ada. Adanya itu sentiasa dan selama-lamanya. Daripada dulu azali dah ada. Dan sentiasa selamanya lam yazal, ada. Tidak akan sama sekali tidak ada, sama ada sebelum atau selepas. Itu wujud. Tu kita dapat bezakan antara dua martabat wujud itu. Wujud al-bari, wujud Allah yang mana wajibul wujud. Dan wujud kita yang mana jaizul, harus sahaja. Boleh faham? Jangan kata kita tak wujud pula. Kalau kita kata tak wujud, ini golongan sufsutaiyah pula. Sofis nama dia. Sofis ni maknanya sufsutaiyah. Orang yang tidak mengakui hakikat. Orang macam ni, golongan sesat ni, tak mengakui hakikat. Okay. Boleh faham? Seterusnya, wal qidamu, wal baqa'u. Yang seterusnya kidam dulu. Ambil kidam. Kidam artinya sedia. Apa maksud sedia? Kidam. Zat yang bersifat dengan kidam, zat itu kita panggil qadim. Jadi qadim tu ialah yang bersifat dengan kidam. Qadim. Allah qadim. Allah itu yang qadim. Yang sifat sedia. Apa maksud sedia? Apa maksud sedia? Seperti sedia tu apa? Awal li wujudi. La awala li wujudihi. Bahasa Melayu kita apa dia? Sedia tu. Tidak dimulakan. Sedia kala. Dengan maksud apa? Tiada mula. Ada dia Allah, ada Allah, tiada permulaan. Itu maksud sedia kala. Ada Allah, tiada permulaan. Tak ada mula. Jadi ada kita, ada mula. Wujud kita ada mula. Wujud Tuhan qadim dengan maksud tiada permulaan. Bila Tuhan start? Ada tak? Sebelum ada alam. Sebelum ada alam. Dan sebelum tu Tuhan tak ada. Tak boleh kata gitu. Allah ada sedia kala. Makna sejak daripada azali lagi dia telah wujud. Sedia kala. Tidak ada permulaan bagi wujud. Jadi ini menafikan apa? Menafikan permulaan bagi wujud Tuhan. Dan ni kita panggil sebagai sifat apa ni? Ni permulaan yang pertama tadi sifat nafsiyah. Ni sifat nafsiyah kan? Nanti dia akan sebut lagi lah. Tak tubik lah dakwah. Qidam baqa' ini permulaan sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Yang pertama sifat salbiyah ada 5. Qidam baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Itu 5 sifat salbiyah. Yang pertama ialah qidam. Apa maksud sifat salbiyah? Sifat yang maknanya penafian. Maknanya menafikan. Itu salbiyah. Sebab apa? Sebab makna qidam. Qidam makna apa? Tiada awal. Maknanya penafian, tiada awal. Okey. Baqa', apa maksud baqa'? Kekal. Apa maksud kekal? Tuhan bersifat dengan baqa', maka Tuhan baqi. Tuhan baqin. Tuhan tu kekal. Kekal. Apa maksud baqa'? Kekal. Apa maksud kekal?
Masuk kekal apa dia? Tiada berwujud. Tiada akhir. Sedia masuk tiada minta maaf ni tak boleh pengen saya masalah sebab apa saya tak tahu. Kadang bila tiada awal itu maksud sedia, kekal tiada akhir. Mana wujud Allah itu selama-lamanya. Kita ada akhir tak? Kita akan ada akhir. Kita akan mati, kita akan musnah nanti. Jadi wujud Tuhan tiada awal dan tiada akhir. Tiada akhir ni kita panggil sebagai baqa. Okey. Mukhalafatuhu lil hawadithi. Bersalahan Allah dengan yang baharu. Yang baharu ni apa dia? Yang baharu ni kena pada makhluk lah. Makhluk. Itu makna yang baharu. Yang baharu ni makna yang baharu dijadi. Yang ada, makna makhluk. Yang baharu ni kena kepada makhluk. Lawan kepada qadim. Qadim tu yang sedia. Lawan kepada sedia ialah yang baharu, makhluk. Jadi Allah bersalahan Allah dengan baharu. Allah tak sama dengan makhluk. Jadi apa maksud bersalahan yang baru? Tiada persamaan. Tiada persamaan. Okey. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan berdiri. Dan berdiri Tuhan dengan sendirinya. Allah berdiri dengan sendiri. Maksud apa? Bukan Tuhan diri sendiri tak ada orang tolong kan? Itu kita faham berdiri kita. Kita bangun sendiri tak ada orang tolong. Ni bukan maksud qiyam ni Tuhan diri sendiri, bukan. Qiyamuhu ni maksud apa? Ni dia terang. Ai la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis. Dia tidak berhajat kepada tempat, zat dan juga pencipta. Okey. Dia tidak berhajat pada tempat dan pencipta. Cuba tengok sini. Sedia, tiada sedia. Allahu Akbar. Tiada awal. Lepas tu kekal, tiada akhir. Mukhalafatuhu lil hawadith, tiada persamaan. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, tidak berhajat. Faham tak? Dia makna bagi sifat ini tidak. Tidak tiada. Itu nama sifat salbiah. Kenapa nama sifat salbiah? Kerana pengertian sifat itu merujuk kepada ketiadaan yang sesuatu sifat yang tak layak. Faham? Kalau tanya salbiah kenapa? Kita menafikan sifat tu ke? Bukan menafikan sifat tu. Mana kita boleh menafikan sifat qidam daripada Tuhan? Mana kita boleh menafikan sifat baqa'? Kufur lah kalau orang menafikan Tuhan tu qadim, Tuhan tu bakin. Maksud sifat salbiah, makna sifat itu merujuk pada penafian. Ni tidak awal, tidak akhir, tidak sama, tidak berhajat. Itu makna sifat salbiyah. Okay, tinggal satu lagi sifat salbiyah. Okay, sebelum kita masuk satu lagi wahdaniyah tu. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsihi? Ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Tuhan tidak berhajat kepada tempat dan juga pencipta. Apa maksud Tuhan tak berhajat pada tempat? Apa makna? Ni kena beri perhatian sikit sebab ada salah faham. Sebahagian mengatakan Tuhan tidak berhajat pada tempat, mana Tuhan tidak bertempat. Tak bertempat Tuhan tu bukan maksud situ. Itu masuk dalam mukhalafah. Maksud Tuhan tidak berhajat kepada tempat ni, apa maksud dia? Maknanya Tuhan bukan sifat. Tuhan tu bukan jenis sifat. Dan Tuhan tu siapa? Tuhan tu apa? Tuhan zat. Tuhan tu dia zat yang bersifat. Dia bukan jenis sifat. Faham? Okey, itu kena faham tu. Kerana itu ulama terangkan bahawa sesuatu itu dia sama ada zat ataupun sifat. Sama ada zat ataupun sifat. Nampak tak? Dia kalau tidak zat, dia sifat. Kita ambil contoh. Kita kata pen saya ni. Nampak kan pen ni Zat dia ialah diri pen ni lah. Okey, zat pen ini. Lepas tu sifat dia apa?
Putih. Putih dia tu sifat kan? Putih tu zat ke sifat? Sifat. Boleh bezakan? Putih tu zat ke sifat? Sifat kan? Betul tak? Boleh beza tak? Kopiah saya ni. Kopiah saya ni. Kopiah. Hakikat kopiah itu ialah zat kopiah tu lah. Putih yang ada pada kopiah tu. Zat ke sifat? Sifat lah. Sebab boleh je kopiah warna hitam macam kopiah Muhammad Arifuddin. Tak? Kelabu macam kopiah Muhammad Taqiyuddin. Kelabu ke? Saya nampak macam kelabu lah. Jadi mana itu? Itu putih, kelabu, hitam. Itu namanya sifat. Dia sifat ni dia mesti duduk pada benda, pada zat. Dia tak boleh duduk bersendirian. Betul tak? Dia kena duduk pada benda. Pada dinding, pada kopiah, pada baju, pada kertas. Dan pada apa-apalah. Boleh kita cari putih berterbang. Putih terbang. Oh. Tak, itu dia. Hatu. Hatu pun putih tu duduk pada kain dia tu. Sama kat macam manis. Benda senang je lah. Contoh sama. Berapa kali kita mengajar sebut contoh tu. Tak apalah contoh sama pun. Nak suruh faham. Manis. Air. Air yang ada pada air dah, contoh air. Air saya ni manis katakanlah. Manis tu sifat ke zat? Sifat. Sifat kan? Air itu zat ke sifat? Zat. Air itu zat. Zat tu makna sesuatu lah, benda. Air itu sesuatu yang memenuhi ruang. Itu panggil zat tu. Atau kita namakan lagi sebagai jirim lah. Kalau makhluk ni kita panggil zat dan panggil jirim juga. Okay. Jadi air itu zat. Dia ada sifat, sifatnya manis. Okay. Sifat ini dia mesti wujud pada zat. Dia tidak ada pada berasingan. Tidak boleh duduk berasingan. Boleh kita jumpa manis kat kedai. Ada tak manis kat kedai? Ada. Dia manis kat kedai tu ya ada kat gula, ada kat nisan, ada kat apa? Kat coklat, dekat kuih. Dia tak ada berasingan. Kita pergi kedai beli manis kilo. Ada wih manis kilo, wih gula. Dia ada pada benda. Faham? Boleh faham tak? Sifat ni wujud dia pada sesuatu, pada zat. Okey, jadi Tuhan ni bukan daripada jenis sifat. Kalau Tuhan tu sifat, ia duduk pada benda lah. Dah apa kaitan kita kena tahu, kita menafikan Tuhan tu sifat? Sebab ada golongan, ada ajaran yang mengatakan Tuhan tu sifat yang duduk pada yang lain. Maka sifat Tuhan ada diri pada syekh dia. Maka Tuhan meresap dalam diri Tok Guru dia, contoh. Ajaran-ajaran sesat gitu. Ataupun di sisi i'tikad golongan Nasrani, Kristian. Sifat Tuhan ada pada Jesus, maka Jesus jadi Tuhan ana. Ada pada sifat Tuhan ada pada Ruhul Kudus, maka Ruhul Kudus jadi Tuhan Ruhul Kudus. Trinity, nampak? Jadi bergabung tu. Maknanya pada mereka ketuhanan tu sifat yang boleh duduk pada yang lain. Jadi kita kata dok, Tuhan bukan sifat, Tuhan tu zat. Bila zat dia bukan je ni duduk merata-merata duduk pada sesuatu tu, sebab dia tu sendiri yang bersifat, dia itu bersifat dengan sifat. Dia zat. Bukan dia itu sifat. Dia faham tak tu? Nampak tak? Maknanya kalau sifat ni macam di sisi Kristian, dia kata Tuhan ni ialah sifat yang duduk pada Jesus jadi Tuhan anak. Jadi dia boleh bersifat. Dia boleh beralih, boleh bersifat, boleh berpindah. Kita kata dok, Tuhan bukan sifat, Tuhan itu zat. Bila zat mana boleh kita nak melekat pada diri kawan kita. Melekat kan ni? Boleh kita sifat, kita zat dengan zat dah boleh. Tangan saya zat, tangan zat boleh melekat. Melekat gini kan, tapi dia boleh tak melekat dengan maksud melekatnya kita kata putih pada tangan dan seumpamanya. Tidak. Bagaimana melekatnya atau adanya manis pada sesuatu, air, adanya hitam pada rambut. Itu sifat tu. Jadi di sisi ajaran sesat dia kata Tuhan tu sifat. Jadi di sisi kita salah kalau kita mengatakan Tuhan itu sifat, kerana Tuhan itu zat. Boleh?
Dan Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Maksud qiyamuhu binafsihi dua, sama, iaitu Tuhan bukan sifat dan Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Kerana kalau Tuhan berhajat pada pencipta, maka Tuhan itu baharu. Kerana yang baharu inilah yang berhajat kepada pencipta yang nak cipta dia. Sebab baharu ni benda yang asal tidak ada kemudian diadakan. Boleh. Kemudian sifat wahdaniyah. Kita rasa berhenti sini dulu lah. Kita ada rehatkan sekejap. Okey. Dah. Dengan selesainya syarahan Ustaz untuk sesi pertama pada pagi ini. InsyaAllah berakhirlah sesi pertama kita pada pagi ini dan sekaligus majlis perasmian kita lah. Dan insyaAllah kita akan sambung pengajian pada pukul 11 pagi untuk sesi kedua pada pagi ini. Dan sebelum itu, para peserta insyaAllah minta kerjasamalah semua peserta untuk membuka kamera untuk kita mengambil gambar. InsyaAllah sekejap untuk minta kerjasama pada semua peserta untuk kita ambil gambar. InsyaAllah saya selesai untuk sesi bergambar. Ustaz, dalam chat dan dalam live FB ada soalan. Saya kira insyaAllah kita jawab selepas ni. Boleh ke Ustaz? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah semua peserta boleh sama ada untuk keluar ataupun tunggu di Zoom, di ruangan Zoom ini. InsyaAllah pukul 11.30 kita akan sambung pengajian untuk sesi kedua.